Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ini saya akan sambung untuk tajuk kita, tajuk baru iaitu modul 3, perakaunan untuk kawalan tunai. Okey, so dalam bab ini kita akan belajar kawalan tunai, penyata penyesuaian bank dan juga belanjawan tunai. Okey. Apa itu kawalan tunai? Berkaitan dengan pengurusan dan pengendalian wang tunai. Okey, tujuan kita nak kawal tunai, yang pertama apa dia? Tujuan mengawal tunai. Kita ada tunai, kita nak kena kawal dia. Apa nak kawal tunai tu? Kenapa mesti dikawal? Yang pertama, memastikan penggunaan tunai yang optimal untuk tujuan produktif. Tidak membazir, okey, yang mana menguntungkan. Tunai kita gunakan secara optimal. Mengurangkan risiko penyelewengan dan kecurian tunai. Itu yang pastilah, sebab tu kita nak kawal. Kita tak mahu ada orang yang seleweng duit tunai kita. Memastikan perniagaan mempunyai tunai yang cukup untuk membayar semua perbelanjaan. Okey, itu sebab tu tunai kita kena kawal. Info tambahan. Tunai terdiri daripada wang tunai, sama ada tunai itu di tangan ataupun tunai itu di bank, penerimaan cek, kiriman wang, wang pos dan draft bank. Itu adalah yang kita panggil tunai yang perlu kita kawal. Tambahan yang kedua, salah satu cara untuk mengoptimumkan penggunaan tunai adalah dengan melabur dalam simpanan tetap. Sebab apa? Sebab pelaburan dalam simpanan tetap akan memberikan dividen kepada peniaga. Maksud dia, tunai kita kalau kita buat pelaburan ni, dia akan bertambah, bukan berkurang. Okey, duit kita makin banyak. Okey, next. Aspek kawalan tunai. Okey, berikut ialah beberapa aspek kawalan dalam pengendalian tunai. Maksudnya, kita nak kawal tunai ni, kita kena buat benda-benda ni lah. Apabila aspek ini dijalankan, secara automatik kawalan tunai telah dilaksanakan. Iaitu yang pertama, penetapan tugas. Orang ni buat apa? Okey, A, tugas dia apa? B apa? 3 apa? Okey, pengasingan tugas. Tidak ada seorang pun yang mempunyai tugas yang sama. Maksudnya, dia lah keluarkan cek, dia yang keluarkan duit. Nampak? Bila orang yang berlainan, dia nak minta cek dikeluarkan dengan orang lain. Kan? Lepas tu cek itu nak kena sign dengan orang lain. Maksud dia pengasingan tugas, membuatkan tunai itu dapat dikawal. Cuba bayangkan orang yang sama. Dia nak beli pun dia buat, dia pilih-pilih barang, lepas tu ikut suka dia lah. Lepas tu yang tulis cek pun dia, yang saya cek pun dia. Lepas tu dia yang pergi bank buat keluarkan duit. Kan di situ potensi penyelewengan agak tinggi. Okey, pendokumentasian, maknanya selesai semua-semua, mana-mana dokumen yang ada, orang lain pula kawal. Okey, kawalan fizikal, maksudnya duit masuk, duit keluar fizikal, secara fizikal. Nak kira duit semua tu orang lain pula. Lepas tu pusingan tugas maksudnya bukan orang yang sama buat tugas tu. Orang ni pula jaga, orang ni pula jaga. Maknanya di situ akan membuatkan kawalan tunai dapat dijalankan. Okey. Penetapan tugas ni macam mana? Terima duit, juruwang yang terima duit. Bayaran, nak bayar pula orang lain pula yang layak menandatangani cek. Okey, bukan orang yang terima duit tu yang keluarkan cek. No, asing. Bayar asing, terima asing. Pengasingan tugas, individu berbeza menerima, merekod, memegang tunai. Berbayaran, individu berlainan pula yang meluluskan pembayaran. Maksudnya bukan mudah lah. Okey. Dokumentasian, perlu ada bukti dokumen penerimaan duit. Dokumen-dokumen yang ada tu lah. Mesti ada. Tak, aspek ini mesti tanya lah kan. Awak lagi bayar dah duit dekat bank, masukkan duit dekat bank, ya. Mana dokumen dia? Macam tu. Kalau ada buat pembayaran, mana receipt dia? Mesti ada pendokumentasian. Kawalan fizikal, simpan duit dalam peti besi, kita nak kawal dia. Okey. Ataupun simpan di bank. Cek kosong perlu disimpan di tempat yang selamat. Cek kosong jangan sesekali menandatangani cek kosong, sebab
Orang akan tulis berapa jumlah yang nak bayar, kan? Pusingan tugas, menukar ganti kaki tangan yang menerima tunai, rekod tunai yang memegang tunai. Menukar ganti kaki tangan yang membuat bayaran dan juga rekod bayaran. Ini aspek yang yang boleh mengawal tunai lah. Maknanya kalau benda ni ada dalam sesebuah perniagaan, kita tahu tunai dia dapat dikawal. Okay. Next, kaedah kawalan tunai ada 2, iaitu penyata penyesuaian bank dan juga belanjawan tunai. So kali ni saya akan lebih fokus kepada penyata penyesuaian bank. Okay. Penyata penyesuaian bank. Dalam tajuk penyata penyesuaian bank ni kita perlu ada ini. Ada apa ini? Haji tengok tak? Ya, ini adalah penyata bank. Apa itu penyata bank? Penyata bank ialah salinan rekod urus niaga yang dihantar oleh pihak bank pada setiap akhir bulan. Bukan awal bulan, bukan tengah bulan, bukan hari-hari. Tapi setiap akhir bulan kita akan dapat satu penyata bank. Okey? Fungsi penyata bank ni untuk apa? Fungsi dia. Dari penyata bank ni kita dapat mengetahui baki akhir akaun bank. Kita dapat tahu berapa duit baki kita dalam akaun bank. Yang kedua, mengetahui jumlah yang dah dibayar dan diterima. Okey, melalui penggunaan cek ataupun menggunakan duit di bank. Yang ketiga, menyemak dan membandingkan catatan di buku tunai dan penyata bank. Ini kita perlulah. Penyata bank ini sangat diperlukan untuk menyediakan penyata penyesuaian bank. Boleh terima? Okey. Jadi kalau kita tengok ini adalah penyata bank. Salinan rekod urus niaga yang dihantar oleh bank pada setiap akhir bulan. Okey. Next, analisis akaun bank dan penyata akaun bank dan penyata bank. Akaun bank ni di buku tunai lah. Okey, akaun bank di buku tunai, kolom bank. Okey. Yang pasti buku tunai disediakan oleh peniaga. Penyata bank disediakan oleh pihak bank. Penyata bank sama-sama betul. Itu yang pasti. Okey, ayat saya penyata bank sama-sama betul. Okey. Yang pertama ialah baki bibi dia. Okey, baki bibi. Okey, yang pasti baki bibinya 3,500, 3,800. Okey. Buku tunai, belah debit adalah wang masuk. Okey, dia bertetangan dengan penyata bank. Kalau buku tunai, wang masuknya belah debit, penyata bank wang masuknya belah kredit. Penyata bank, cara nak tengok ya. Dalam buku tunai, pembayaran ataupun wang keluar belah kredit. Okey, tapi dalam penyata bank dia akan duduk belah debit. Itu beza dia. Okey, boleh? Cuba tengok ya, macam saya kata tadi. Jualan 8 hari bulan 1,200. Belah debit buku tunai, betul? Belah debit buku tunai, betul? Tapi dalam penyata bank, dia belah kredit. Sebab apa? Saya kata dah tadi, kalau wang masuk di penyata bank akan dicatat belah kredit. RM700. Tengok 15 hari bulan Muhaimin bagi duit, bagi cek ni kan, dia bayar hutang. Tengok 700 belah kredit. Maksudnya wang masuk lah. Dia songsang. Okey, dia songsang. Sewa yang dibayar belah kredit di buku tunai ialah wang keluar bila kita bayar, betul? Dalam penyata bank dia akan debit. Kadar bayaran pun sama. Kredit, wang kita bayar kadar bayaran, tapi dalam penyata bank dia duduk belah debit. Okay, dan seterusnya. Okey. Tujuan, apa penyediaan penyata penyesuaian bank ni? Sebab apa kita kena buka penyata penyesuaian bank? Yang pertama, kita kena tahu penyata penyesuaian bank dibuka sebab baki di buku tunai berbeza dengan penyata bank. Itu yang pasti. Apa kena buka penyata penyesuaian bank? Sebab baki di buku tunai bank kita beza dengan penyata bank yang kita dapat akhir bulan. So, kita kena buat satu penyata penyesuaian bank untuk kita laras balik, untuk kita samakan balik dia punya baki. Itu tujuan dia. Kena pasti butiran perbezaan. Kenapa beza baki akaun bank dengan penyata bank? Yang kedua, kena pasti ketepatan catatan di buku tunai. Mungkin salah nombor, mungkin tersilap tulis nilai. Okey,
Dan yang ketiga, selaraskan balik baki bank dengan baki penyata bank. Okay, so 3 benda ni yang kita akan buat dalam penyata perselisihan bank. Yang pertama, kita tengok baki lah. Yang kedua, kena pasti apa dia ketepatan ataupun di buku tunai ni betul tak, sama tak kan. Lepas tu kita selaraskannya. Itu tujuan dia. Okay, next, sebab-sebab. Ini sebab-sebab berlakunya perbezaan baki di buku tunai dan baki penyata bank. Tiba-tiba kita tengok buku tunai kita kira-kira kolom bank 2,000. Dalam penyata bank, kita dapat akhir bulan 12,000. Berapa? 10,000 beza. Kenapa berlaku perbezaan tu? Ini yang pertama, butiran yang dicatat di buku tunai tetapi belum dicatat di penyata bank. Kita ada 3 jenis kesilapan. Yang pertama, butiran tu ada buku tunai, dia dah tulis di buku tunai tapi dalam penyata bank dia tak ada. Yang kedua, ada di penyata bank tapi tiada di buku tunai. Yang ketiga, kesilapan catatan di buku tunai. Kita ada 3 benda yang akan berlaku yang menyebabkan perbezaan baki di akaun bank dan juga penyata bank. Yang pertama, butiran tu ada di buku tunai, tiada di penyata bank. Yang kedua, ada di penyata bank, tiada di buku tunai. Kalau gitu, memang baki tak sama lah kan. Lepas tu ada kesilapan yang berlaku dalam buku tunai. Okey, macam mana pula butiran yang ada di buku tunai tapi tidak ada penyata bank? Ada dah catat dalam buku tunai. Contoh dia, cek belum dikemukakan. Cek belum dikemukakan ni, kita nak bayar hutang ahli, kita akan keluarkan cek, betul? Bila kita keluarkan cek, kita akan tulis dalam buku tunai nama ahli. Belah mana tu? Bila kita bayar? Ya, betul. Belah kredit. Betul? Adalah di buku tunai. Okey? Tapi untuk pengetahuan anda, ahli tak pergi lagi ke bank. Betul tak? Ali tak sempat lagi pergi ke bank. So, Ali tak kemukakan pun cek tu dekat bank. Bank boleh tahu tak? Bank tak akan tahu selagi, bank tak akan catat selagi cek Ali itu tak dikemukakan di bank. Maknanya, lagi Ali tak pergi ke bank, duit kita tak akan berkurang di bank. Tapi dalam buku tunai catat dah. Jadi sebab itulah baki duit tak akan sama. Yang ni sama juga, deposit belum dikreditkan. Kita buat masuk cek, tadi kita bayar cek pada ahli, kita keluarkan cek. Sekarang kita dapat cek. Kita dapat cek orang main bayar hutang atau beli menggunakan sekeping cek. So kita pun pergilah ke bank. Pergi ke bank untuk deposit, masukkan. Deposit belum dikreditkan, maksudnya deposit belum dimasukkan. Maksudnya, cek itu sedang diproses. Tapi, masa kita terima cek itu, kita dah catat di sebelah debit buku tunai di kedai kita. Betul tak? Betul. Kita pun bagilah ke bank. Bank tak dah nak proses. Mungkin kita bagi cek itu di akhir bulan. Bank mengambil masa 3 hari untuk proses cek yang berlainan bank. Kononnya kita dapat cek bank Islam, tapi akaun kita di akaun Maybank. Jadi dia mengambil masa 3 hari untuk proses. So deposit itu belum dikreditkan. Maksudnya dalam buku tunai dah catat duit bertambah, tapi di bank tak ditambah lagi sebab dalam proses. Itu yang dimaksudkan butiran tu ada di buku tunai tapi tidak ada di penyata bank. Boleh terima? Okey. Yang kedua ni pula, butirannya ada di penyata bank tapi tidak ada di buku tunai. Maknanya, benda-benda ni akan kita tahu setelah kita dapat penyata bank. Akhir bulan baru kita tahu. Memanglah tak sama. Buku tunai kita tak dah nak catat langsung. Yang kita tahu setelah dapat penyata bank. Jadi, apa yang ada dalam penyata bank yang kita tak ada dalam buku tunai? Pembayaran bank bagi pihak pelanggan. Pembayaran bank daripada pihak pelanggan, kita suruh bayar dia direct. Nak bayar sewa kedai, kita tak pergi bayar-bayar. Kita minta dia bayar secara automatik. Okay, so kita tahu pembayaran tu bila kita dapat penyata bank. Penerimaan bank daripada pihak pelanggan. Pihak pelanggan kita pun ada juga yang buat auto payment gitu.
Dia tiap bulan dia masukkan duit. Jadi kita nak tahu pembayaran dia berapa hari bulan, berapa jumlah dia, kita akan tengok di penyata bank. Yang ketiga, apabila berlakunya cek tak laku dan juga cek tak layan. Bila kita tahu cek yang pelanggan kita bagi tu tak laku? Bila bank memberi penyataan rujuk penyuruh bayar. Jadi benda ni tak ada dalam buku tunai, hanya ada dalam penyata bank. Pembayaran pihak bank ni macam charge bank, okey. Kita tak tahu charge bank berapa. Buku cek kita nilai berapa kita tak tahu. Dividen pun kita tak tahu penerimaan daripada pihak penerimaan bank, dividen kita berapa, faedah atas simpanan kita berapa. Kita tahu benda tu dari penyata bank yang kita terima di akhir bulan. Jadi dalam buku tunai memang tak tercatat lah, ya. Okey, kesilapan catatan di buku tunai, contoh dia, dalam buku tunai kita debitkan 2,200, okey. Sebenarnya dalam penyata bank kata duit yang kita terima hanya RM2,002 sahaja. Nampak dia berubah. Waktu tulis 2,200 di buku tunai, dalam penyata bank 2,002. Jadi hak mana betul? Ingat saya pesan, penyata bank sokmo betul. Penyata bank sokmo betul. So kita dah terlebih terima, kan? Sebab penyata bank kata kita terima hanya 2,002 sahaja. Kita dah tulis 2,200. So, kita dah buat satu kesilapan. Sebab tu, baki tak sama. Boleh? Okey. Ini kesilapan-kesilapan catatan di buku tunai. Okey. Cek tak laku disebabkan kesilapan angka dan perkataan di cek ini. Tengok. Apa kesilapan dia? Dia tulis 10,000. Dia tulis 10,000 sahaja. Tapi angka yang dia tulis ialah 11,000. Ini contoh lah ni. Dia akan bank akan kata lah, rujuk penyuruh bayar. Rujuk pada orang yang keluarkan cek ni. Ni nak bayar berapa sebenarnya? 10,000 ke 11,000? Cek ini tak laku dah ni. Memang tak laku. Okey. Kisah dia ialah ini amount terlebih catat di sebelah debit buku tunai. Amount tu dapat macam tadi dah 2,200. Okey. Apa kesan dia? Jadi baki buku tunai akan melebihi baki penyata bank. Betul lah, kan? So tindakan kita buat, kita akan, kalau kita terlebih terima duit orang, apa kita kena buat? Pulangkan. Betul. Bila kita nak pulangkan, kita akan letak dia belah kredit buku tunai. Itu cerita dia. Okey, ada juga kesilapan yang berlaku apabila amount terkurang catat belah debit. Okey, terkurang catat sebaliknya lah. Kita kata terima duit dari daripada Ali, terima duit daripada Ali 18,500. Okey, rupanya dalam penyata bank 28,500. Nampak tak? Dalam penyata bank 28,500. Dalam buku tunai kita dah tertulis 18,500. So kita terkurang catat. Betul? Terkurang catat, terkurang terima. Secara logiknya bila terkurang terima, mesti orang akan bayar balik ke kita, betul tak? So akan ada duit masuk lagi 10,000. So kita akan debit buku tunai. Ini kesilapan yang biasa berlaku. Sahabat ada terlebih terima ataupun terkurang terima. Okey. Ini bayar pula. Jika terlebih bayar. Okey. Secara logik, kalau awak terlebih bayar, okey, awak terlebih bayar, mesti orang pulang balik duit, betul tak? Awak dah terlebih bayar, mesti orang pulangkan balik duit tu dan dia akan catat belah debit buku tunai. Akan masuk balik duit ke kita. Kan? So debit buku tunai. Jika kesilapan terkurang bayar, kita dah ingat nak bayar, terkurang bayar RM50, mesti kita bayar lagi RM50, betul? Bila terkurang bayar, kita bayar balik RM50 tu. So sebab itu kesilapan tu akan kita catat belah kredit buku tunai. Okey, ini dia. Ada kaedah penyediaan penyata persuaya bank. Kita ada dua kaedah, iaitu kaedah mengemas kini buku tunai dengan kaedah tanpa mengemas kini buku tunai. Dengan kata lain, dengan mengemas kini buku tunai, dia suruh buka balik buku tunai baru. Kalau kaedah 2, tanpa kemas kini buku tunai, tak
perlu buat buku tunai baru. Itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada next penerangan. Assalamualaikum.